Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anak Imran Najmi bin Badri selaku Ketua Exco Dakwah dan Tarbiyah ingin berkongsi kepada antum semua tentang pintu yang sentiasa terbuka. Jadi apa maksud pintu yang sentiasa buka dari sudut logik akal kita? Dari setuju ke tak setuju, dari ana berpendapat bahawa pintu yang sentiasa terbuka ni basically melambangkan pelawaan ataupun mengalu-alukan kedatangan. Umpama kata dalam masyarakat undangan Melayu, pintu rumah saya sentiasa terbuka untuk anda. Nak kata yang tuan rumah ni semestinya sentiasa menunggu tetamu jemputan dia. Dan jadi sekarang ni kita bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mempelawa kita ke arah pintu yang sentiasa terbuka untuk dia, iaitu pintu taubat. Jadi nak kata kita sambut dengan mesra dalam surah Asy-Syura ayat ke-25, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi yaqbalu taubatan an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yang bermaksud, dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi daripada ayat ni kita boleh faham Allah Subhanahu Wa Taala telah menawarkan keampunan dan limpah kasih sayang yang cukup besar. Malah Allah pernah kata dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya jika kamu meminta dan mengharap ampunanku, nescaya aku ampuni dosa yang telah kamu perbuat dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai kata dosamu seluas langit, lalu kamu memohon keampunanku, nescaya aku ampuni dan aku tidak peduli betapa besarnya dosa itu. Hai anak Adam, jika kamu menghadap padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi pula, lalu kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, nescaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi juga." Jadi daripada ayat ni kita boleh lihat betapa kasihnya Allah kepada kita dan pintu taubatnya sentiasa terbuka untuk kita. Jadi cuba kita singkat balik dalam 99 nama Allah ataupun lebih dikenali sebagai Asmaul Husna, di mana Allah meletakkan Al-Mani, iaitu yang maha pembela. Kemudian baru Allah meletakkan Ad-Dar, iaitu yang maha pemberi bahaya. Jadi setiap susunannya pasti ada hikmah dia yang tersendiri. Dan hikmah kat sini nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita semua diampunkan dalam kasih sayang dia. Dan seboleh-bolehnya Allah tidak mahu mengazab pun kita. Tetapi seolah-olah macam kita hidup dalam dunia ni seperti kita tak nak diampunkan, dan seolah-olah macam kita mahu diazab. Jadi ana beri sebuah analogi, macam bayangkan hari tu nak mendung dan kita pesan kepada rakan kita yang mahu ke tempat kerja supaya bawa payung sebab kita tak nak dia demam akibat hujan. Dan dia sendiri mengaku bahawa dia takut demam, tapi dia teruskan je perjalanan dia ke tempat kerja dia tanpa membawa payung. Langkah je keluar daripada rumah tu dah mula hujan dan dia pun mula basah sebab hujan tu. Dan kita pun pesan lagi suruh patah balik supaya kita memberi payung kepada dia. Dan tapi dia terus berjalan dalam hujan tu sambil jerit yang aku ni takut demam. Tapi dia teruskan je perjalanan dia tanpa ambil pun payung kita tu. Jadi wajar ke tidak kan? Dan wajar ke kawan kita menyalahkan kita sebab dia demam? Begitu juga kita dengan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah berpesan kepada kita. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, iaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita juga mengakui bahawa kita takut dengan balasan Tuhan. Namun kita tidak mengendahkan pun tawarannya. Ibarat seorang yang kelaparan, lalu dihidangkan makanan yang lazat di depan dia, namun dia tak ambil pun makanan tu, lalu dia merungut lagi yang dia sedang lapar. Jadi sama seperti tadi, wajar ke tindakan ini. Jadi kalau kita tengok balik daripada perbuatan dua orang ni, ia merupakan perbuatan orang-orang yang zalim. Yang maksud di sini adalah zalim terhadap diri dia sendiri. Dia tahu dia demam tapi dia tak nak ambil payung. Dia tahu dia lapar tapi dia tak nak ambil pun makanan tu. Dan zalim ke orang yang menghidangkan makanan ni? Tak. Sebaliknya dia orang telah buat jasa. Yang sebenarnya zalim adalah individu malang tu sendiri yang telah menzalimi diri dia sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pernah memberi peringatan ni kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-9, "Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong dalam golongan yang demam dan lapar tadi disebabkan oleh kezaliman diri kita sendiri.
Dan mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita ni kita dapat singgah sebentar dalam pintu keampunan Allah sebelum kita meneruskan lagi dalam perjalanan hidup kita. Jadi insya-Allah itu saja daripada ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.